babul qismati wa ta'liqil qinwi fil masjid. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qismati wa ta'liqil qinwi fil masjid. Bab berkenaan dengan qismah, pembahagian harta rampasan perang. Wa ta'liqil qinwi, qinwun maksud dia segugus kurma. Qinwun ay unqudu nakhlin, segugus kurma. Ta'liq bergantung, dan bergantung segugus kurma dalam masjid. Babul qismati ay babu jawazil qismati, bab menceritakan berkaitan dengan harusnya pembahagian harta benda, harta rampasan perang, dan bergantung gugusan kurma dalam masjid. Daripada bab ni Imam Bukhari hendak menolak pandangan Hanabilah, di mana mereka kata dalam masjid ni tidak boleh bergantung gugusan kurma dan sebagainya. Tidak harus di sisi mereka Hanabilah, disebabkan itu boleh mencemarkan masjid. Dan juga di sisi Hanabilah tidak harus juga membahagikan bahagian harta rampasan dan sebagainya. Itu menimbulkan masalah bising dan sebagainya dalam masjid. Dikira di sisi mereka ini semua ni bercanggah dengan adab masjid. Jadi sebab tu di sisi Hanabilah, qismah ta'liqil qinwi fil masjid ni tidak harus. Tujuan Imam Bukhari daripada terjematul bab ni hendak menolak pahaman Hanabilah tu. Jadi maksud daripada terjematul bab dan hadis bab di bawah ni, Imam Bukhari akan nyatakan harusnya dua perbuatan tu. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, al-qinwu al-izqu, al-qinwu ay al-izqu, maksudnya segugus kurma. Wal isnani qinwani, musanna bagi qinwani. Wal jama'atu aidan qinwanun, jama' juga sama dengan musanna qinwan. Mislu sinwun wa sinwanin, umpama sinwun musanna, sinwani jama' sinwan juga. Al-izqu bikasril ain, itu maksud dia unqud. Unqud maksudnya tangkai ataupun tandan. Tandan qinwa maksudnya tandan kurma. Wa qala Ibrahim,
عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال, riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin min al-Bahrain ay min kharajil Bahrain, dibawa datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam harta daripada hasil kutipan daripada Bahrain. Bahrain ni satu tempat, satu negara yang ada di antara Basrah dan Oman. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsuruhu, unsuruhu ay unsuru malan minal Bahraini, unsuruhu ay sabbuhu, curahkan ataupun letakkan ia harta benda daripada hasil kutipan daripada Bahrain itu, letak dalam masjid. Wa kana aktsara malin utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah kana huwa marja' kepada mal, dan ia harta benda itu adalah lebih banyak harta dibawa datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kharaj min al-Bahrain itu dianggap harta banyak sekali dibawa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan harta-harta lain, rampasan perang dan sebagainya, tiba di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sembahyang. Falam yaltafit ilaihi, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya, kepada harta. Falamma qada salata, ketika selesai sembahyang, jaa, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Fajalasa ilaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk kepadanya, duduk dekat harta itu, barang-barang itu. Fama kana yara ahadan illa a'tahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat seseorang kecuali Rasulullah SAW memberikan dia. Maksudnya siapa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat di sisinya di dalam masjid, lalu dekat situ Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil bagi, walaupun sedikit sebanyak, Nabi sallallahu bagi kepada semua orang yang ada di situ. Il ja'ahul Abbasu, tiba-tiba Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang di sisinya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, Abbas kata, wahai Rasulullah, a'tini, bagilah saya sama. Fa inni fa'addaitu nafsi, kerana fa inni fa'addaitu nafsi, kerana aku telah pun menebus diri aku pada hari peperangan Badar. Wa fa'addaitu akhilan, Akhil bin Abi Talib, ketika itu Akhil bin Abi Talib juga
menjadi tawanan perang bersama dengan Abbas, pak saudara dia pada dalam peperangan Badar tu. Jadi Abbas dia menebus untuk diri sendiri dan juga dia menebus untuk Aqil. Maksudnya dia disebabkan dia bayar tebusan dan sebagainya, harta dia dah kurang. Jadi sebab tu dia minta di sisi Rasulullah SAW. Jadi bukan di sini maksud Abbas disebabkan dia tu menebus diri dan Aqil dah jadi miskin, tidak begitu. Maksudnya dah banyak perbelanjaan dia, dah jadi beban bagi dia. Lagipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil zakat daripada Abbas untuk 2 tahun selalu. Jadi maksudnya perbelanjaan dia dah banyak, bayar zakat pula untuk 2 tahun. Awal dia dah bayar, lagipun menebus diri dan Aqil lagi. Jadi kekurangan perbelanjaan bagi dia. Itulah sebab dia pun nak juga daripada kharaj Bahrain tu. Dia kata pada Rasulullah SAW, a'tini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, pada Abbas, khudh, ambillah, ambil banyak mana mau. Fahatha Abbas mengisi fi thawbihi ay fi thawbi nafsihi. Hatha maksudnya mengisi, mengambil penuh tangan, ambil isi dalam pakaian dia. Summa zahaba ay syara'a yuqilluhu. Yuqillu asal daripada iqlal, maksud dia yarfa'uhu. Yuqilluhu ay yarfa'uhu. Kemudian mula dia mengangkat, membawa apa yang dia dah ambil sepenuh tangan isi dalam kain tu. Falam yastati hamlahu, dia tak mampu mau angkat. Faqala ya Rasulullah, Abbas kata, ya Rasulullah, mur ba'dahum, suruh sesetengah daripada mereka tu, sahabat-sahabat yang ada di situ, yarfa'hu ilayya, supaya angkat barang itu kepada aku. Qala la, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, la, tidak. Maksudnya la amuru ahadan yarfa'uhu, aku tidak akan suruh seseorang tolong mengangkat harta tu, angkat sendiri. Qala farfa'hu anta alayya. Abbas kata pada Rasulullah SAW, kalau tak mau suruh orang lain tak apa, engkau sendirilah, tolong angkat, letak atas bahu aku. Pasal anak saudara dia minta, anak saudara dia Rasulullah SAW sendiri tolong angkat dia. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, la maksud di sini la arfa'uhu. Tadi qala la di situ la amuru ahadan yarfa'uhu. Ini pula la maksudnya Abbas minta
Nabi SAW tolong angkat dia. Dia kata, la arfa'uhu, aku tidak mau angkat. Ya, jadi tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan begitu, tidak suruh orang lain tolong angkat, ataupun Nabi SAW sendiri pun tak tolong angkat. Ni nak bagi peringatan kepada Abbas supaya berjimat, tidak perlu inginkan banyak harta tu. Fanasara minhu, baulah Abbas tu kurangkan daripadanya. Jadi apa yang dia sudah ambil tu tinggal pula sedikit, sehingga dia boleh angkat diri sendiri. Summah tamalahu, kemudian Abbas membawanya, dia boleh angkat dah buang sebahagian daripada apa yang mula dia ambil tu. Fa'alqahu ala kahilihi, kahil maksudnya ma baina katifaihi, bahagian atas belakang yang ada di antara dua bahu, atas tekak lah, dia letak atas tekak dia. Summan talaqa, terus dia berjalan. Fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutbi'uhu basarahu, berterusan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringinya dengan pandangan dia. Maksudnya Rasulullah SAW dia tengok Abbas dah pikul apa yang dia dah ambil tu, dah keluar daripada tempat dia tu. Hatta khafiya alaina, sehingga Abbas tu tersembunyi, maksudnya hilang daripada pandangan kami. Ajaban min hirsihi, min hirsihi ay min raghbatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia sampai dia hilang daripada pemandangan dia tu. Sebab min hirsihi ay min ajaliha, li ajli hirsihi, li ajli raghbatihi, kerana hasrat, keinginan Abbas tu. Fama qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangun, yakni fama qama min zalikal majlis, tidak bangun daripada majlis tu. Fasamma minha dirhamun, sedangkan di sana, sama hunaka, di sana, minha minat darahimi dirhamun, masih ada lagi satu dirham daripada dirham-dirham tu. Maksudnya selagi masih ada lagi satu dirham daripada harta benda tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangun lagi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagi habis semua tu. Tidak kata bagi separuh pada orang, separuh bawa balik dia, tak. Mana dapat harta daripada kharaj Bahrain tu, hasil kutipan daripada Bahrain tu, semua bahagi habis. Jadi daripada hadis ni, hadis bab ni, Imam Bukhari hendak dalilkan apa yang dia nyatakan pada terjematul bab sebagai ijtihad dia tu, iaitu qismah, pembahagian, bahagikan harta dalam masjid. Ada apa-apa hadiah, kutipan, sampai mai
untuk maslahat kaum muslimin di masjid. Jadi di masjidlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagi. Jadi Imam Bukhari daripada Tarjumatul Bab Al-Qismah dan hadis bab ni dia hendak menyatakan harus lakukan perbuatan seperti itu dalam masjid, dan daripada situ Imam Bukhari hendak menolak yang mana Hanabilah kata tidak harus tu. Baik, kita tengok Tarjumatul Bab tu ada dua bahagian. Pertama qismah, yang kedua ta'liqil kinwi fil masjid dalam hadis bab. Dan juga kisah tadi hanya ada qismah, pembahagian harta. Ta'liqil kinwi fil masjid tak ada. Selalunya Imam Bukhari apa yang dia sebut dalam Tarjumatul Bab sebagai ijtihad dia mesti kita jumpa dalam hadis di bawah tu. Sekarang ni tidak ada. Jadi bukan di sini Imam Bukhari mengeluarkan hukum tanpa dalil, tanpa hadis, tidak begitu. Hadis tu memang ada. Jadi hadis berkenaan tentang ta'liqil kinwi fil masjid ni, riwayat tu ada. Imam Bukhari tidak menyebut di sini, tidak masukkan di sini. Itu memang kaidah daripada Imam Bukhari. Apabila riwayat yang dia dah ijtihad hukum itu sekiranya tidak menepati dengan syarat ketat dia, walaupun hadis itu sahih, dia dah pun keluarkan hukum, dia tidak masukkan dalam kitab Sahih Bukhari dia. Dan dengan Tarjumatul Bab itulah, Ta'liqil kinwi fil masjid itulah, dia isyarat kepada hadis tu, riwayat tu. Riwayat tu ada dalam kitab hadis lain. Jadi riwayat berkenaan dengan Ta'liqil kinwi fil masjid ni dalam kitab Abu Dawud, dalam kitabuz zakat tu ada di situ. Jadi Imam Bukhari daripada Ta'liqil kinwi fil masjid ni isyarat kepada riwayat tu. Jadi maksudnya riwayat yang Imam Abu Dawud dah masuk dalam kitab dia, dalam kitabuz pada kitabuz zakat tu, daripada hadis itulah. Jadi bukan kata Imam Bukhari ambil daripada kitab Abu Dawud tu, tidak. Maknanya hadis tu di sisi Imam Bukhari pun ada, dia pun tahu, cuma dia tidak masuk dalam Bukhari dia. Imam Abu Dawud pula ambil masuk dalam Sunan Abi Dawud dia. Jadi sebab tu dalam Bukhari tak ada, dalam Abu Dawud tu ada. Jadi hadis itulah jadi dalil bagi Ta'liqil kinwi fil masjid ni. Babun man da'a li ta'amin fil masjid wa man ajaba minhu. Bab ini orang yang jemput dalam masjid untuk makan, jemput makan, dan juga orang yang menerima jemputan daripadanya. Imam Bukhari daripada Tarjumatul Bab dan hadis bab ada di bawah, kita akan baca ni. Dia hendak menyatakan harusnya menjemput orang ramai untuk makan, jemputan bagi tahu pada orang ramai dalam masjid, dan orang ramai juga menerima jemputan daripada yang jemput tu. Harus disebabkan ada sabit riwayat daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya Imam Bukhari adakan terjematul bab ni dan hadis bab ni disebabkan jemput makan dan sebagainya itu adalah dikira sebahagian daripada umur duniawi, urusan-urusan dunia. Jadi dalam hadis-hadis lain ada innama buniyatil masajidu li dzikrillah wassalah li dzikrillah wassalati. Dalam riwayat-riwayat lain ada masjid-masjid ni hanya dibina untuk mengingati Allah dan sembahyang. Jadi seolah-olah daripada riwayat itu tidak harus menjemput orang makan dan orang dijemput pula menerima jemputan. Itu dilakukan dalam masjid ni seolah-olah tidak sah daripada zahir hadis tu. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni nyatakan harus boleh dalam masjid ni jemput orang, menerima jemputan. Itu juga berkenaan dengan keharusan itu juga ada sabit riwayat-riwayat dalam hadis. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسا قال. Ishaq bin Abdullah dia dengar Anas bin Malik kata, wajadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil masjid ma'ahu nasun. Aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masjid bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang ramai. Faqumtu, aku bangun dalam masjid itu. Faqala li arsalaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik saja aku tiba, aku bangun, dia kata kepada aku, arsalaka Abu Talhah. Abu Talhah suami Ummu Anas, adakah dia tu mengirim engkau? Qultu na'am. Aku jawab kata, Anas jawab kata, ya, dia utus saya, dia hantar saya. Faqala li ta'amin. Qultu na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, untuk makan ke? Maknanya Abu Talha jemput makan ke? Qultu na'am. Anas jawab kata, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi Anas tu bagi tahu jemputan daripada Abu Talha tu, dia yang tanya, adakah Abu Talha tamai kau ni untuk jemput makan? Itu adalah satu tanda daripada tanda-tanda nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah tahu, Allah Subhanahu wa taala beritahu, maknanya sebelum lagi Anas bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dulu. Jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya tu betul, Anas pun kata betul. Abu Talha jemput makan. Faqala liman ma'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabat yang ada bersama dengan dia, qumu, bangun semua. Maknanya panggil sahabat-sahabat ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sekali mau pergi rumah Abu Talha tu. Fantalaqa wantalaqtu baina aydihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi rumah Abu Talha, dan aku juga
salah seorang di antara aku berjalan di hadapan mereka. Maksudnya jemputan itu berlaku dalam masjid. Anas yang jemput, itulah man da'a li ta'amin fil masjid tu wa man ajaba minhu, dan orang menerima jemputan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima jemputan daripada Abu Talha tu dalam masjid juga. Jadi daripada situ Imam Bukhari hendak mengesahkan harus jemput orang makan, jemputan tu bagi tahu dalam masjid, dan orang dijemput juga menerima dalam masjid juga, itu dikira harus. Jadi dalam hadis ni kira-kira tu Anas datang jemput Rasulullah SAW, dan tidak sebut semua sekali yang ada di situ. Walaupun begitu, Nabi SAW bawa juga semua yang ada di situ. Jadi itu tidak menjadi masalah. Yang tidak dijemput pun pergi makan, itu salah. Kenapa Nabi SAW bawa orang yang tidak dijemput tu tanpa kebenaran daripada tuan rumah? Itu semua tidak timbul masalah tu di sini, sebab Nabi SAW dia dah faham hati dan akhlak Abu Talha tu. Kalau Nabi SAW bawa pergi, semua pun tidak akan jadi masalah. Dan Nabi SAW bawa semua tu makan apa yang ada di rumah Abu Talha tu, walaupun ramai, walaupun makanan tu tidak banyak, kira cukup dengan berkat daripada Rasulullah SAW. Jadi kalaulah orang yang dijemput ni dia tahu kalau dia bawa orang lain mau bawa pergi bersama tempat dijemput tu, sekiranya dia tahu tuan rumah tu baik sangat dengan dia, tidak akan menampakkan tidak suka dan sebagainya, dia tahu. Kalau begitu boleh bawa. Itu yang istifadah daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Babul qada'i wal li'ani fil masjid bainar rijali wan nisa'i. Bab ini berkenaan dengan qada', menghukum, membuat keputusan kes, wal li'an, dan li'an, sumpah dalam masjid di antara kaum lelaki dan kaum wanita. Li'an apabila suami tuduh isteri dia zina dan tidak ada saksi yang patutnya bawa 4 orang tu. Ketika tu kena sumpah 4 kali, dan satu lagi sumpah kali yang kelima tu di situ ada disertai dengan laknat daripada Allah dan Rasul sekiranya dia tu bohong. Jadi itulah dinamakan li'an. Jadi daripada terjemahatul bab dan kisah yang ada di bawah hadis bab tu juga Imam Bukhari hendak sabitkan
ataupun hendak menerangkan dalam masjid ni boleh lagi nak buat keputusan menghukum dan juga buat sumpah li'an terhadap masalah suami isteri yang mana suami tuduh isteri zina. Itu juga harus boleh buat dalam masjid. Haddatsana Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Ibn Shihab an Sahl bin Sa'd anna rajulan, riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya seorang lelaki, nama dia berdasarkan riwayat lain Uwaimir bin Amir ataupun Hilal bin Umayyah ataupun Sa'ad bin Ubadah, ada khilaf riwayat-riwayat. Lelaki itu kata, ya Rasulullah, qala ya Rasulullah, ara'aita ay akhbirni rajulan wajada ma'am ra'atihi, tolong bagi tahu saya ataupun apa pandangan tuan terhadap seorang lelaki. Lelaki itu dapati ataupun jumpa bersama dengan istrinya rajulan, seorang lelaki, orang jumpa isteri dia dengan orang lain. Maksudnya wajada ma'am ra'atihi rajulan ay yazni biha, seseorang melihat isteri dia zina dengan orang lain. Ayaqtuluhu, adakah lelaki yang jumpa isteri dia zina tu boleh tak bunuh dia ataupun bunuh lelaki tu? Ayaqtuluhu, ayaqtulu rajulan, lelaki zina dengan isteri dia tu boleh bunuhkah? Ataupun apa yang sepatut lakukan ketika tu? Jadi maksudnya dia bukan tidak tahu, kata isteri dia zina tu mesti ada 4 orang saksi. Tapi sekiranya tidak ada saksi, orang lain tak jumpa, hanya dia seorang saja jumpa, nak bagi tahu sama orang pun takut orang tak percaya, takut tuduh zina. Saksi pun tak ada. Ketika tu memang hati orang tu nak bunuh orang zina dengan isteri dia. Jadi boleh tak nak bunuh orang tu ataupun apa cara mau selesai di situ? Fatala ina fil masjidin wa ana syahidun, kami mengadakan li'an dalam masjid. Maksudnya adakan di antara suami isteri dan buat sumpah. Kemudian kali yang kelima tu ada masukkan laknat. Wa ana syahidun, Sahal bin Sa'ad kata sedang saya ada hadir di situ, saya hadir di situ. Jadi maksudnya dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam adakan li'an. Daripada situ keharusan dapat tahu keharusan li'an fil masjid bainar rijal wan nisa,
Tapi berkenaan dengan qada ni tidak ada dalam riwayat tu. Muhaddisin kata Imam Bukhari berkenaan dengan qada fil masjid bainar rijal wan nisa tu, dia ambil hukum tu qiyas dengan li'an tu, sebab li'an fil masjid bainar rijal wan nisa tu dah boleh, lebih-lebih lagi qada bainar rijal wan nisa juga harus. Dan ajakan li'an fil masjid bainar rijal wan nisa itu juga di segi satu sudut itu juga qada fil masjid, menghukum dalam masjid kejadian ataupun apa-apa yang berlaku di antara kaum lelaki dan kaum wanita itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari sabitkan qada fil masjid bainar rijal wan nisa itu dengan cara qiyas kepada li'an tu. Dan berkenaan dengan pandangan a'immah terhadap qada dan juga li'an fil masjid ni, di sisi a'immah salasah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, di sisi tiga imam tu aula fil masjid, lebih baik di masjid, sebab di situ tempat terbuka, semua orang boleh hadir, boleh tengok, boleh tahu, buat keputusan tu bebas, terbuka. Dan di sisi Imam Syafi'i qada fil masjid, li'an fil masjid dianggap khilaf aula. Itu pandangan masing-masing daripada a'immah arba'ah tu. Babun iza dakhala baitan yusalli haitsu sya'a. Bab ini berkenaan dengan apabila seseorang masuk ke dalam rumah. Maksudnya iza dakhala baitan ay iza dakhala rajulu baitan li ghairihi, apabila seseorang masuk ke dalam rumah orang lain, rumah orang lain masuk tu biiznihi, dengan kebenarannya. Maksudnya masuk rumah orang dengan kebenaran, orang tu jemput untuk sembahyang di rumah dia dan sebagainya. Ketika tu yusalli haitsu sya'a, sembahyang, ataupun di sini ada hal yusalli haitsu sya'a atau haitsu umira, ataupun boleh sembahyang di mana sahaja dia tu kehendaki, orang mak datang tu di mana saja dia mau sembahyang boleh, disebabkan memadai dengan kebenaran umum untuk masuk rumah dia, ataupun di tempat yang disuruh. Maksudnya tempat mana tuan rumah suruh sembahyang, di situ sembahyang ke. Wala yata jassasu, dan tidak
merisi ataupun tidak mengintip. Haddatsana Abdullah bin Maslamah قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن Itban bin Malik, riwayat daripada Itban bin Malik, sahabat yang tidak nampak mata seperti sahabat Abdullah bin Maktum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu fi manzilihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di rumah dia, rumah Itban bin Malik tu. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina tuhibbu an usalliya laka min baitika, di mana tempat engkau suka aku sembahyang bagi engkau daripada rumah engkau. Qala, Itban kata, fa asyartu lahu ay li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila makanin min baiti, aku tunjuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke satu tempat di rumah aku. Fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir, mula sembahyang. Wasafafna khalfahu, kami beratur di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, mereka yang ada di rumah tu pun, Itban dan lain-lain semua beratur saf sembahyang bersama dengan Rasulullah SAW. Fasalla raka'ataini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Sembahyang untuk menyempurnakan hajat Itban tu. Hajat Itbannya ketika tu, dia mau Rasulullah SAW datang rumah dia, sembahyang di satu tempat dalam rumah dia. Dia naknya selepas daripada itu dia akan sembahyang berterusan di tempat tu. Disebabkan Itban bin Malik tu tidak nampak mata, daripada rumah dia nak pergi masjid tu ada di situ laluan air. Ketika tidak hujan, tidak ada air, walaupun dia tidak nampak mata, boleh dia pergi masjid. Lagipun bila dia ada di masjid, biasanya dialah jadi imam. Tapi bila hujan, tempat ada laluan air tu, dia tak boleh nak lalu, tidak ada orang nak pimpin dia. Jadi dia mintalah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengalami kesusahan seperti itu, dia mau sembahyang di rumah, sama ada sembahyang fardu tu ataupun sembahyang sunat lain pun, dia mau sembahyang di rumah tu. Dia ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sembahyang di rumah dia, kemudian di tempat itulah dia akan khususkan untuk dia sembahyang. Itulah tujuan dia jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di rumah dia. Jadi dalam terjemah tu ada 2 bahagian. Satu yusalli haitsu sya'a, yang satu lagi yusalli haitsu umira. Dan ada lagi wala yatajassasu. Itu
berkaitan dengan yusalli haitsu sya'a ke yusalli haitsu umira, sama ada kaitan dengan juzuk pertama ataupun juzuk sani. Jadi kebanyakan muhaddisin kata wala yatajassasu tu ada kaitan dengan juzuk kedua, iaitu haitsu umira, di mana tepat di suruh. Di situlah sembahyang jangan mau mengintip tempat lain, tengok sana tengok sini, tempat tu yang dia suruh tu sesuai ke tak, tengok tempat lain lebih sesuai ke macam mana, tak perlu terjasus di situ. Di mana tuan rumah tu suruh, tuan rumah tu minta semayang, di situlah semayang. Jangan tengok sana tengok sini, lepas tu nak kata sini tak apa, okey, tak sesuai, sanalah sinilah, jangan duk buat begitu. Jadi maksudnya wala yatajassasu ni muhaddisin kata kaitan dengan haitsu umira. Jadi di mana disuruh, di situlah semayang, jangan duk mengintip merisik, tengok sana sini, tak perlu. Jadi Itban bin Malik dia jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya dia nak ambil keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak semayang di tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang tu. Jadi daripada hadis ni dapati sesiapa saja kalau mahu menentukan tempat khusus dalam rumah, itu adalah harus dan tidak menjadi kesalahan. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai masuk rumah Itban tu, dia tanya, aina tuhibbu an usalliya laka min baitika. Selepas Rasulullah SAW tanya, bila tunjuk tempat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang selalu. Jadi ada pula dalam riwayat lain, ada seorang sahabiah jemput Rasulullah SAW, begitu juga di rumah dia. Ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang selalu. Nabi SAW ketika tu makan dulu. Selepas daripada selesai makan tu, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Jadi ada berbeza dua cara. Satu, Rasulullah SAW sampai rumah orang sembahyang selalu. Yang satu lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai rumah tu makan dulu, kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Jadi berbeza dua cara tu disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam turut kehendak orang jemput tu. Yang kisah Itban bin Malik ni, tujuan utama Itban jemput Rasulullah SAW ni untuk menentukan tempat semayang di rumah dia. Dia nak Rasulullah SAW semayang di rumah dia. Jadi Rasulullah SAW sampai nak semayang dulu, tidak peduli makan apa-apa tu. Selepas pada tu mungkin ada Itban jamu makan apa-apa, Rasulullah makan. Yang satu lagi kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dulu tu. Ketika tu tujuan utama dijemput daripada tuan rumah ni untuk makan, jemput makan. Jadi Rasulullah SAW pergi makanlah dulu, kemudian barulah Nabi SAW panggil
kata mai kita semayang. Tujuannya Rasulullah SAW dengan semayang tu nak adakan keberkatan bagi rumah tu, tuan rumah tu. Kemudian mereka yang ada di situ juga semayang bersama dengan Rasulullah SAW. Itu berbeza keadaan. Satu, Nabi SAW semayang dulu. Ada satu lagi kisah Nabi SAW sampai rumah orang makan dulu, kemudian baru semayang. Jadi tengoklah kalau lepas tu orang jemput nak semayang hajat, sampai rumah orang tu semayang hajat dululah, lepas tu baru makan. Nampak makanan dah sedia, pergi duduk makan, lepas tu baru nak semayang hajat pula. Tuan rumah kata, Imam semayanglah dulu. Dia pun jawab, hadis ada Nabi makan dulu, lepas tu semayang tak apa. Jadi memang hadis ada, tapi kita tengok kehendak Rasulullah SAW dalam hadis tu macam mana. Kehendak Rasulullah SAW nya menuruti niat jemputan orang tu. Kalau orang tu jemput untuk semayang, dia semayang dulu. Jemput makan, makan dulu, baru semayang. Itu berbeza keadaan, dua keadaan daripada Rasulullah SAW. Babul masajid fil buyut, sambung insyaAllah. Wallah